Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas kita hari ini, kita akan belajar kaedah memasak haba lembab. Okey, pada kelas yang lepas, kita telah mempelajari satu juga tajuk kecil dalam tajuk 2 ini, iaitu kaedah memasak haba kering. Okey, kita lihat seimbas lalu apa maksud kaedah memasak haba kering. Ingat lagi tak pelajar-pelajar? Okey. Kaedah memasak haba kering adalah proses memasak makanan tanpa lembapan, iaitu menggunakan air ataupun wap air. Contohnya memanggang, menggoreng, membakar dan menggrill. Okey. Hari ini kita akan fokus kepada memasak haba lembab. Okey. Pertama, sekali kita kenalah tengok kepada maksud kaedah memasak haba lembab. Okey, maksud dia adalah proses memasak menggunakan cecair mendidih ataupun wap air. Maksud dia ada lembapan dalam kaedah memasak haba lembab. Okey, kalau pelajar-pelajar lihat dalam slide yang cikgu paparkan itu, ada gambar, betul? Setiap gambar tu ada air. Itu menunjukkan contoh-contoh kepada kaedah memasak haba lembab yang kita kenali sebagai mencelor, mereneh, merendidih, mengukus dan juga merebus. Okey, kita lihat satu-satu kaedah memasak ini. Okey, yang pertama kita lihat kepada kaedah mencelor. Kalau pelajar-pelajar lihat dalam gambar-gambar ini, apa yang pelajar dapat lihat adalah air yang tengah mendidih. Kan ada buih-buih ni. Okey. Maksud mencelor adalah memasukkan bahan masakan ke dalam air yang mendidih dalam jangka masa yang singkat, sekejap saja. Kamu masukkan sayur ke dalam air mendidih, lepas tu pelajar-pelajar angkat sayur itu maksudnya mencelor untuk melembutkan makanan. Okey. Contoh hasil makanan yang dihasilkan dengan kaedah mencelor adalah gado-gado, yang tofu dan juga sayur-sayuran. Okey. Okey, seterusnya adalah kaedah merenih. Okey, kaedah merenih adalah memasukkan bahan masakan menggunakan air yang mendidih dalam tempoh yang lama, dalam period yang bertutup dan api yang perlahan. 3 keyword kat situ, 3 kata kunci di situ adalah air yang mendidih, menggunakan air yang mendidih, tempoh yang lama dan juga menggunakan api yang perlahan. Okey. Kalau mencelor tadi, masa yang singkat. Kalau merenih ini, masa yang panjang ataupun lama dan menggunakan api yang perlahan. Sesuai untuk melembutkan sayur berubi seperti ubi kayu, ubi kentang, lobak, keladi dan sebagainya. Kenapa? Sebab kalau sayur seperti ubi kayu, ubi keledek, keladi itu sebelum dimasak dia sangat keras, betul? Dan dia mengambil masa yang lama untuk dimasak. Jadi, kaedah merenih adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan untuk memasak sayur yang berubi. Okey. Contoh hasil masakannya adalah kari kambing, bubur nasi, sup ayam. Okey. Ini adalah benda-benda yang mengambil masa yang lama untuk kamu masak. Okey, seterusnya kaedah mendidih. Kaedah mendidih pula adalah memasak dalam air suhunya lebih rendah daripada 100 darjah Celsius dengan api yang kecil. Okey, suhu air lebih rendah daripada 100 darjah Celsius. Maksudnya kamu guna air masuk siap-siap, baru kamu didihkan di atas api, betul? Okey. Lepas tu dia gunakan api yang kecil. Jangan guna api besar, nanti kalau kamu masak guna api besar,
makanan kamu hangus dan belum masak. Okey. Dimasak dalam kuantiti air yang sedikit sekadar menutup makanan. Contoh, kamu tengok pada gambar rajah ini. Okey. Gambar rajah itu, air adalah berada di paras atas ayam itu saja. Tak terlampau banyak hingga memenuhi periuk itu. Okey. Kalau contoh air itu dah kering, kamu masak, tengok dah kering tapi isi ayam ataupun benda yang kamu masak tu belum masak, kamu perlulah tambah air lagi sedikit demi sedikit sehingga dia masak. Okey. Masak menggunakan periuk yang bertutup rapat. Contoh hasil masakan adalah kari ayam. Rending tu adalah rendang ya. Pelajar RENDANG. Cikgu salah type di situ. Sorry. Dan seterusnya adalah sup tulang. Okey, seterusnya. Kaedah mengukus. Kaedah mengukus ini lain sedikit daripada kaedah yang lain tadi. Yang mana kamu dapat lihat dalam rajah ini, bahan-bahan masakan kamu tidak diletakkan ke dalam air ini. Tapi dia diletakkan di atas seperti ini. Okey. Dia guna wap daripada air yang mendidih ini. Okey. Contoh hasilnya adalah pau, apam, ikan kukus dan banyak lagi. Okey. Dan akhir sekali adalah kaedah merebus. Kaedah merebus adalah kaedah memasak makanan di dalam air yang mendidih bersuhu 100 darjah Celsius. Okey. Kamu tengok dalam tu, dalam gambar rajah ni, air dia lebih banyak daripada kamu mendidih tadi kan. Kalau mendidih, air dia setakat atas makanan itu. Tapi kalau merebus, air dia lebih banyak daripada mendidih tadi. Dan air mendidih bersuhu 100 darjah Celsius. Okey. Air dah mendidih, baru kamu masuk bahan yang kamu nak masak. Itu beza antara mendidih dengan merebus. Okey. Masakan dimasuk ke dalam air yang mendidih. Okey, seperti mana cikgu cakap tadi. Masakan dimasak dengan kaedah ini perlu ditutup rapat dengan tudung periuk bagi mengelakkan makanan kehilangan zat. Contoh makanan ialah telur rebus, buah melaka, nasi. Itu semua contoh-contoh untuk kaedah merebus. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, secara rumusannya, dalam kaedah memasak dengan kaedah haba lembab ini adalah menggunakan lembapan, iaitu menggunakan cecair yang mendidih atau guna wap air yang mendidih. Okey. Kaedah apa yang ada dalam kaedah memasak secara haba lembab? Mencelur, merenih, merendidih, mengukus dan merebus. Jangka masa untuk mencelur adalah singkat. Sekejap saja. Merenih, ambil masa yang lama. Dan juga merendidih pun sama, kukus sama. Dan merebus juga sama. Manakala perbezaan antara merendidih dengan merebus adalah merendidih air dia cukup setakat menutupi makanan di dalam periuk yang air mendidih tadi. Manakala untuk merebus pula air dia lebih banyak. Okey. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Sekiranya pelajar ada masalah ataupun soalan, boleh mesej personal saya dan sila jawab soalan yang cikgu akan bagi link sebentar lagi. Okey. Sekian, terima kasih.